Okey, tanpa melengahkan masa, kita beralih kepada speaker seterusnya, saudari Syamila daripada SAM. Ya, dipersilakan. Okey, terima kasih. Selamat petang kepada semua. Terima kasih Suresh dan juga kepada Gabungan Merayan kerana mengundang kami dari Sabah Alam di sini. Saya obviously saya bukan orang asal, tapi saya bekerja bersama mereka, bersama Sabah Alam Malaysia. Jadi saya ada presentation saya hari ini dan ia akan meliputi sejarah ya. Kita ingin membawa balik sejarah perlawanan dan pentingnya untuk kita semua mengingati terutama golongan aktivis muda yang bukan orang asal mesti belajar sejarah tentang rampasan tanah kerana orang asal, kerana perkara ini bukan berlaku bermula semalam ya. Jadi izinkan saya untuk membawa kita down the memory lane, and I hope you will benefit from it. Kalau ada apa-apa yang mahu diperlukan selepas ni, presentation ataupun rujukan dan sebagainya, bolehlah menghubungi saya ya. Okay, one moment. Right, so I wonder ada saya tak berapa best lah kita terdapat interaksi ya. Kalau siapa yang tak kenal saudara ini adalah saudara Tuan Ketua Alung Segar dari Limbang, Sarawak yang arwahlah sudah meninggal ya. Seorang yang tegar mempertahankan hak tanah adatnya. Beliau seorang penan nomadik dari Ulu Limbang. Dan ini saya bawakan kepada dia. Saya ingin juga walaupun ini adalah perjuangan orang asal, tapi saya rasa perjuangannya juga macam kurang dikenali. Kita mungkin kenali pejuang hak asasi manusia dan sebagainya, terutama di Semenanjung Malaysia, dan ada anggapan-anggapan yang salah bahawa orang asli atau orang Sabah Sarawak tidak bangkit melawan penindasan, dan itu sesuatu yang sangat-sangat tidak benar. Kita je yang tak tahu di Semenanjung, kita je yang mungkin tidak dapat sumber-sumber untuk mengetahui sejarah-sejarah ini ya, yang panjang sekali. Okey, tadi sudah banyak orang menerangkan tentang undang-undang, saya hanya akan meringkaskannya. Apakah banyak yang mungkin kurang faham apa itu tanah adat, kenapa selalu dia datang boleh rampas ambil macam tu saja. Okey, dia begini, tanah adat ini, perkataan adat itu sendiri adalah dari mana dia dapat authority mengatakan itu tanah dia. Dia mendapatnya daripada undang-undang adat. Dia berbeza dengan sistem yang kita kenali untuk zaman moden, kita ada dokumen. Hak kita tu dibuktikan dengan dokumen, dikeluarkan bawah undang-undang bertulis moden. Tetapi hak tanah adat bukan begitu. Autoritinya datang dari undang-undang adat, dan ini undang-undang secara am di Malaysia termasuk Perlembagaan Persekutuan memang mengakui undang-undang adat yang tidak bertulis itu memang memiliki kuasa juga ya. Jadi saya lebih suka selalu tidak hanya cakap tanah adat, saya suka pakai perkataan wilayah sebab konsep dia lain ya, dari pemilikan tanah dengan geran. Ini rumah saya, ini tanah saya, itu tanah. Dia sebuah wilayah. Jadi ia meliputi ladang-ladang atau hutan hak milik keluarga dan kawasan hutan, dan juga ada kawasan awam macam kawasan berburu ke, kawasan keramat ke, macam tu. Dan mahkamah telah menjamin hak ini adalah sama seperti yang Kak Tijah kata, kita ada geran, mereka tak ada geran, tetapi mahkamah telah mengatakan ianya sama ya, yang dilindungi oleh perkara 13 kalau tak salah Perlembagaan Persekutuan. Jadi masalahnya ini ya, kerajaan seringkali menganggap hak tanah adat ni sebab tak ada dokumen status pewartaan sebagai atau status pewartaan dia macam sebagai reserve native reserve dan sebagainya, dia hanya hak kepenggunaan untuk mengguna saja. Dan kalau di Sarawak dipanggil pemegang lesen tanah, free land license ya. Di Semenanjung penyewa atas ihsan. Itulah konsep-konsep undang-undang yang digunakan oleh pihak eksekutif. Jadi hak ini untuk mengguna memanfaatkan tanah, tetapi bukan hak
kepemilikan ke atas tanah itu sendiri. Oleh itu, tanah itu masih dianggap oleh kerajaan sebagai hutan atau tanah kerajaan. Komuniti itu kan dibiar selalunya bolehlah nak duduk berkampung dari dulu di situ dan hanya berhak menggunakan tanah tersebut. Jadi hak dia dah setakat mana? Setakat tanaman, setakat rumah dia je. Jadi apabila diberi pampasan, itulah yang diberi pampasan. Kiralah kebun pokok getah banyak mana atau rumah dia harga sebagaimana kalau kerajaan mahu mengambil tanah tu. Tidak berbeza. Itu berbeza kalau ada dokumen mereka akan menggunakan di Semenanjung, contohnya Akta Land Acquisition Act, ya, mesti ada valuation dan sebagainya. Jadi ini yang kita kena tahu, dia dianggap sebagai hak kepenggunaan. Tetapi yang tadi saya kata itu adalah yang mahkamah telah dan komuniti menganggapnya seperti itu. Jadi kenapa oleh sebab itu, jadi hak ini boleh dihapuskan, dikurangi, diurus perintah dengan lebih ketat apabila hutan itu diwartakan sebagai hutan pengeluaran ataupun sebagai kawasan konservasi seperti taman negara, ya, tanpa persetujuan komuniti dan seringkali tanpa pembayaran pampasan yang memadai. Dan orang asal tu boleh duduk di situ, tapi hutan pengeluaran dan kalau hutan kerajaan, lesen-lesen, pembalakan ladang terus dikeluarkan. Dan juga ada yang dibuat taman negara dan sebagainya. Akhirnya jadilah konflik tanah. Itu, ya, ini jadi asal usulnya adalah perspektif yang berbeza. Undang-undang mengatakan sesuatu yang berbeza dan kerajaan pun melakukan sesuatu yang berbeza. Okey. Ini saya mengimbau kembali. Kalau yang tidak tahu, bolehlah Google selepas ini Umar Bawang, komuniti Umar Bawang di Baram. Saya tidak ada gambar Encik Jok Zhao Yvong, iaitu koordinator kami di Marudi, ya, pejabat kami di Marudi. Ini adalah blokade yang paling lama, ya, banyak antara kita belum lahir lagi masa ini, tahun 1988. Jangan salah, 10 bulan mereka bertahan, ya. Ini kalau bersih tu hanya hujung minggu turun, tak kira tak ada apa lah ni. Ini, ya, 42 orang ditahan selama 2 minggu. Jadi kalau ada yang sering mahu menganggap orang Sabah Sarawak, orang asli tak melawan, itu adalah salah. Ini jauh lebih awal daripada apa yang berlaku di Semenanjung, di Kuala Lumpur semenjak mungkin 10 tahun yang lalu, ya. Okey. Ini di Umar Bawang. Dan teruslah bantahan. Ada banyak, ya, yang masalahnya kadang-kadang susah kita mahu to publicize it in the mainstream media tu bukanlah sesuatu yang mudah. Jadi blokade dan pelbagai bantahan itu sering dilakukan oleh masyarakat orang asal di Malaysia ini. Ini gambar legend. Kalau siapa tak pernah tengok boleh tengok. Di kanan ini adalah Harrison Ngau, peguam tersohor dari Baram yang pernah menjadi ahli parlimen tahun 90-an kalau tak salah, ya. Ini beliau semasa masih muda lagi ni. Ini delegasi pertama orang asal dari Sarawak datang ke Kuala Lumpur dan berjumpa dengan ahli-ahli politik, ya. Okey, ini pula adalah banyak sumber-sumber buku-buku dari dulu yang telah ditulis. Kalau sesiapa yang mahu boleh hubungi saya selepas ini yang ada detail tentang sejarah di masa lalu. Kebanyakannya ini berserawak kerana kami waktu itu dia lebih banyak dengan Sarawak. Ini tadi saya buka semua, ada banyak lagi rujukan yang ada yang tidak ada di sini, ya. Jadi apa yang sekarang diperkatakan, dia bukan hari ini atau semalam atau tahun 2010. Dia telah berlaku dari dahulu, telah dikaji, telah ditulis, telah ada recommendation. Tipulah kalau kita tak tahu jalan keluar, cara untuk menyelesaikan masalah ni. Ini sudah dikaji, sudah ada. Jawapannya semua ada semenjak tahun 80-an, 90-an lagi sudah ada kalau bagaimana kita mahu keluar dari kemelut ini. Ini adalah publication kami yang baru. Ini pun boleh kalau nak belajar lagi, ada dokumentasi, ya. Ini adalah rujukan-rujukan yang kami telah di laman sesawang kami. Saya ingin mengambil perhatian nombor 5 dan nombor 6 ini kerana ini adalah tentang plantation dan komoditi, ya. Okey, ini saya nak tunjuk, ya. Log production kita, kalau kita tengok dari tahun 90-an sampai sekarang, dia menurun. Okey, ini production, ni export dari 40 juta cubic meter sekitar 1990s up to 12 million
Ya, dulu kalau ekspor banyak, ini log sajalah ya, 20 juta hingga hanya 1 juta. Jadi kita nampak penurunan ini. Apakah maksud penurunan ini? Ada yang mengatakan, oh inilah bukti sekarang sustainable logging because we are logging less. Really? Okay. But at the same time, right now we also see kenaikan perladangan monoculture di kawasan berhutan ya. Ini semua kalau mau data lebih lanjut boleh pergi ke laman sesawang kami sebab ni hanya perbincangan ringkas. Kawasan yang designated ya, yang telah diplan, bukan belum tak semestinya sudah ditanam ya, around lebih daripada 3 juta hektar di kawasan yang kemungkinan besarnya selalunya berhutan. Ya, jadi apabila kita tengok apa pasal balak dah tak ada lagi lah. Mungkin itulah ya yang selepas habis pembalakan datang peladangan pula ya. Orang asal, orang asli selalu akan mengatakan perkara yang sama juga ya. Dulu balak, sekarang ladang. Okey, ni tadi saya tunjukkan kemuncak dia tahun 90-an ya. Jadi kenapa yang terjadinya? Yang terjadinya very simple. Why ada forest conversion sekarang? Sebab pembalakan tidak mampan dilakukan lebih dari 3 dekad. Okey. Kemudian pengurangan, jadi sekarang saya ingin bawa kita untuk melihat sedikit sejarah capital, the history of capital movement, pembalakan dan komoditi. Pengurangan sumber kayu balak semula jadi ini telah diramal. Tadi saya tunjuk gambar banyak-banyak penerbitan, telah diberitahu oleh ramai pengkaji, ramai saintis. I am listing di sini, boleh nampak beberapa laporan, lebih banyak lagi dari ini ya, yang mengatakan balak boleh habis, balak nak habis, balak nak habis. Tahun bila ni? Tengok 80-an, 90-an. Okey, ini satu artikel di Sabah dikeluarkan juga. Jadi kalau kata tak tahu, terkejut tiba-tiba kayu balak tu dah habis, dah tak banyak sekarang ni, tak betul lah ya. Jadi industri ini sering secara international dikatakan a hit and run industry, langgar dan lari. Ini bukan satu pengecualian, dia trend di Asia Tenggara dan Oceania dengan kerjasama pelaburan asing ya. Modalnya datang dari luar negara, bermula dari Amerika Syarikat, British dan kemudian in the 1980s, 70s Japanese interest pula banyak. Kalau kita tengok, mula-mula sekali mereka membalak di Filipina dan Thailand. 1950-an sampai 80-an, kemudian habis. Malaysia, Indonesia sekitar 70-an dan 2000. Kemudian dah tak banyak dah. Pergi pula ke Papua Guinea. Papua New Guinea 2000 sampai sekarang. Sekarang Papua New Guinea pun dah ada kelapa sawit ya. Selepas hutan, kelapa sawit. So this is a trend. This is not like something unplanned or something random ya. Di Semenanjung pun kita boleh lihat di Malaysia, mula Semenanjung, kemudian membalak di Sabah, kemudian di Sarawak. So this is a trend. Kemuncak pembalakan ya, jangka waktu yang paling selalunya tidak demokratik di sebuah negara. Di Filipina, di Indonesia, di Thailand, Malaysia saya tak tahulah. Kalau kita tengok ni, Filipina, Thailand, Marcos di sini. Saudari Syamila, minta maaf, 2 minit lagi. Okay, thank you. Dan di Indonesia ada Soeharto di sini ya. Jadi lesen boleh dijual. Kenapa? Sebab si balak ini ialah sumber pendanaan. Contohnya pilihan raya, dia mudah diperolehi, dia memusatkan kuasa, kapital, kekayaan di beberapa tangan orang saja ya. Lesen boleh dijual beli secara rahsia. Kota pengeluaran boleh dilanggar, spesies kayu boleh disalah label, diseludup, royalti dan cukai boleh dimanipulasi, malah aktiviti pemerosesan dan pengeksportan boleh dimonopoli. Penguasa tempatan di hutan belantara, kita jangan salahkan mereka saja, kerja mereka sulit ya, dia nak kira royalti, dia dikelilingi oleh anggota pekerja syarikat pembalakan. Balak itu pula sampai di pelabuhan luar negara di Jepun. Apa kita ingat semkala pegawai-pegawai custom di luar negara, di Eropah, di negara-negara baru itu, mungkin mereka bukan pakar nak kenal pasti betulkah ini spesies kayu terlindung dan sebagainya ya. Di tahun 80-an banyak import kayu yang dilaporkan di Jepun itu, import sampai lebih besar dari yang dideclare di Southeast Asian countries. So then a little bit more. Jadi dasar ini semua adalah untuk menggalakkan eksploitasi hutan, pengimportan kayu balak dari luar di Jepun ya. Dan
untuk buat dia punya construction boom. Dan bahan-bahan yang kayu hard tropical forest itu digunakan untuk bahan pakai buang, construction material sahaja. And then the Japanese small business sector yang buat dia punya kayu balak, they suffered mereka seringkali dimiliki oleh kuasa terjejas teruk oleh family yang kecil sahaja ya. Dan kemudian jutawan pembalakan di Malaysia, di Asia Tenggara pun naik ya. Jadi lepas hilang hutan, kita ubah hutan tu. Okay, so last but not least, sejarah ini adalah sejarah rampasan tanah dan sumber-sumber asli milik komuniti, eksploitasi buruh, ya, pekerja pembalakan dan agriculture, dan memusnahkan hutan dan alam sekitar untuk memperkayakan kaum modal, memperkukuhkan kuasa politik, memindahkan risiko dan kerugian. Siapa yang rugi? Komuniti dan orang awam. Ini sama juga kalau siapa yang tak tahu tentang gerakan enclosure di Eropah Barat, boleh Google selepas ini ya. Dia essentially ini adalah sejarah gerakan mengubah petani tempatan menjadi buruh, merampas punca-punca pengeluaran. Hasil pertanian sekarang dipanggil agro-commodities, petani, peniaga kecil. Sekarang the corporation is growing our food. Ya, so itu saja. Terima kasih for your attention. If you would like to have more information about any of this, bolehlah hubungi saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Saudari Syamila. So itu adalah berkenaan dengan sejarah perampasan tanah dan apakah itu tanah dan bagaimana kesinambungan pergerakan rampasan itu dengan ekonomi.